Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di dalam rancangan Bicara Santai Falak edisi 16 Februari 2021. Host pada malam ini adalah pada bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Falak Online dan selamat kita bertemu sekali lagi di dalam ruangan edisi hari Selasa. Slot saya setiap hari Selasa setiap minggu insya-Allah. Dan pada hari ini saya akan berkongsi sedikit pengalaman berkenaan dengan trip mencerap langit di Australia. Ya, jadi malam ni kita santai-santai sikit, saya banyak tunjuk gambar, tunjuk video. Nak kongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman kita, saya dan beberapa rakan lain ke Australia untuk mencerap langit. Bukan bukan melancong, yalah melancong lah juga kan, okay? Tapi adalah dia punya niatnya ke sana, okay? Jadi terlebih dahulu, selamat datang semua. Jadi boleh tolong sharekan segala di wall masing-masing dan di Twitter masing-masing, di IG masing-masing link kepada sesi live kita pada malam ini, iaitu link direct daripada host kita, ya, page bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Ambil link di situ dan terus paste, copy dan paste. Kali ni copy dan paste dibenarkan. Kalau viral copy paste tu tak dibenarkan. Tapi yang ni copy dan paste tu dibenarkan. Masuklah dekat wall anda, masuklah dekat page anda, masuklah dalam community anda, di mana dalam Twitter ke, di mana-mana yang ada di YouTube ke, ada ke mana-mana ke, silalah paste dalam Telegram ataupun WhatsApp juga. Sila WhatsAppkan juga link. Kita akan sama-sama berkongsi pengalaman, sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada lah. Okay, nak kata terror hulu hilir tak adalah juga kan. Adalah 2-3 kali pergi Australia tu kan. Kenapa pergi Australia tu, apa yang best sangat kan. Macam mana langit dekat sana kan. Jadi insyaAllah benda-benda tu yang saya akan cuba kongsikan pada malam ni selama lebih kurang sejam insyaAllah. Kita akan mula lebih kurang 3 minit lagi lebih kurang, 9-10 minit insyaAllah. Kita tunggu rakan-rakan kita supaya yang boleh masuk, kita masuk dulu. Kalau yang belum masuk tu sila ajaklah rakan-rakan. Jadi kalau boleh bagi feedback juga daripada segi kualiti audio dan juga video, sama ada okey ke tak okey, sangkut-sangkut ke macam mana ke. Malam ni saya ada saya guna dua laptop, okay? Dua PC, satu PC, satu laptop. Jadi hulu hilir sikit pasal gambar saya banyak kat laptop, jadi saya kena share juga dalam StreamYard ni pun yang inilah yang main untuk live kita ni. Jadi kadang-kadang takut tersilap tekan ni, minta maaf banyak hulu hilir lah. Macam tu lah dia kan. Buat kerja seorang-seorang. Okey, jadi rakan-rakan terima kasih bagi yang berada di dalam YouTube juga. Terima kasih ya. Selamat datang semua. Jadi sementara tunggu tu, mungkin saya boleh kongsikan beberapa berita yang baru-baru ini telah berlaku. Saya cuba share juga screen share. No, ada punya screen kocak lah, dan tak jumpa lah. Okey, kan ni dia. Okay, mana dia? Alright. Okey, terima kasih. Audio jelas, video clear. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik. So, semua dah tahu kita punya format kita macam mana kan. Sebelum kita start, make sure semua technical issue disettlekan. Kalau bolehlah disettlekan, kalau tak boleh tu tak dapat nak menolongnya. Okay. Jadi, saya kongsi sikit yang beberapa artikel yang saya telah pun tulis dekat Falak Online. Yang pertama adalah minggu lepas, di mana 2 buah probe yang 2 daripada 3 probe yang dalam perjalanan ke planet Marikh telah pun selamat sampai ke planet Marikh. Yang pertama adalah Hope daripada Emiriah Arab Bersatu UAE yang telah pun sampai pada 16 hari bulan. Kalau tak silap 16 hari bulan Februari. Yalah. 16 hari bulan Februari hari ni, okey. Kan, minggu lepas.
berapa bulan aku tulis ni, aku tak ingat dah. 10 Februari, 10 Februari, okay. Jadi pada 10 Februari lepas, Hope telah pun selamat sampai. Jadi kalau tak silap dia berlaku lebih kurang waktu tengah malam kita. Jadi masa tu tengah malam, mata dah mamai kan. Tengok juga refresh dia punya Twitter dia dan dapat lihat dia punya update daripada minit ke minit. Alhamdulillah telah pun selamat sampai di dalam orbit planet Mari, iaitu probe yang pertama daripada Emirat Arab Bersatu, okay, UAE. Okay. Jadi dia merupakan negara Arab yang pertama telah melakukan demikian dan juga negara yang kelima dalam dunia selepas Amerika Syarikat, Rusia, India, Eropah, okay, yang apa kata berjaya menghantarkan probe ke planet Mari. Jadi merupakan satu pencapaian menarik. Walaupun probe itu bukanlah dihantar sepenuhnya oleh UAE kan, dia ada banyak kerjasama, tapi tak apalah, it's a good first step. Speaking pula aku malam ni kan, ya, langkah yang pertama yang bagus. Dan kalau kita lihat dia punya kesan ataupun efek kepada generasi muda dia kan, kalau kita lihat dia 80% daripada saintis ataupun mereka yang bekerja dalam projek ni adalah daripada kaum wanita. Okay? Jadi amat bagus, amat dahsyat sekali kan. Jadi itulah dia. Hope telah pun berjaya. Jadi kita sedang menunggu dia punya kata apakah kajian-kajian yang akan dimulakan. Kalau tak silap dia dah ada hantar gambar yang pertama, Hope, gambar planet Mari yang pertama kalau tak silap. Okay, dia dah hantar 2-3 hari lepas ada hantar dekat Twitter. Jadi itu bagus. Okay. Dan yang kedua, kalau kita lihat esoknya pula, okay, adalah probe daripada China, negara China, Tianwen 1. Okay, yang telah pun memasuki orbit planet Mari. Jadi dia berlaku petang kalau tak silap pukul 8.30 kita kot, pukul 8-9 malam, awal sikit. Okay, jadi dia pun telah selamat masuk dan saya ingat lagi, saya tak letak pula dalam artikel saya ni, dia ada satu laman web tu yang mana dia telah berkongsi dia punya signal isyarat yang diterima daripada Tianwen 1 tu. Jadi bila ada isyarat je, maknanya dia naiklah signal tu kan. Jadi masa tu tengah ramai-ramai tengah duk tunggu benda tu. Jadi menarik juga bila tengok dalam Twitter tu kan, semua tengah tunggu tu. Lepas tu bila naik je berkepuk-kepuk semua keluarkan status yang mengatakan bahawa telah berjaya, telah dapat signal. Dan itu menandakan negara China telah pun menjadi negara yang ke-6. Semalamnya negara kelima UAE, sekarang negara China pula negara ke-6 yang telah pun berjaya membawa masuk sebuah probe angkasa mengelilingi orbit planet Mari. Dan ia akan melepaskan sebuah perayau, okay, sebuah rover mendarat di atas planet Mari. Kalau tak silap bulan Mei ni, lambat lagi. Sekarang ni tengah apa? Dia tengah duk survey tempat mana dia nak mendarat. Dia tak plan daripada awal lagi. Dia sampai sana, dia orbit, dia ambil gambar, lepas tu baru dia hantar kat mana. Okay. Dan minggu ni 18 hari bulan nanti, 2 hari nanti, kita akan dapat lihat pula NASA punya probe Perseverance yang akan masuk sampai ke planet Mari, yang dia akan cuba mendaratkan dia punya perayau dia, Perseverance lah, okay, perayau dia tu ke atas permukaan planet Mari. Okay. Jadi kita tengok dia berjaya ke tak. Kan, jadi minggu bulan Februari ni memang cukup sibuk dengan misi-misi yang selepas. Jadi kalau kita boleh lihat ramai yang buat live misi-misi kan. Jadi kita pergilah ke link-link daripada yang menarik, pergilah ke link official daripada laman-laman web yang memang daripada misi mereka sendiri lah kan, dapat lihat apakah komen-komen dia orang, benda-benda macam itulah. Jadi menarik very interesting. So dia adalah minggu-minggu yang cukup menarik berlaku dalam sepanjang bulan Februari. Okey, saya tak tengok komen ni. Alhamdulillah tengok, Masya Allah, banyak komen. Okay, jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang baru masuk. Ustaz Khairul pada, Ustaz Khairul Anwar, bos kita, Rahman Hazim FB, Hazim YouTube pun ada, Shangzo di YouTube. Okay, Mak Firdaus. Jadi jadi siapa lagi? Ramai lagi saya tengok situ.
Okey, alhamdulillah. Semua sihat Alhamdulillah. Baik. Jadi kita boleh mulakan sedikit sebanyak pengalaman, perkongsian pengalaman berkenaan dengan uh, trip saya pergi ke Australia. Dan jadi kalau orang kata siapa yang pernah follow saya sebelum ni di Facebook ke di Twitter ke ataupun dekat laman web Falah online tu, banyak saya duk hantar gambar dalam masa 5-6 tahun lepas lah. Beberapa kali lah hantar gambar menunjukkan orang kata trip pergi ke Australia. Okay? Jadi kenapa pergi Australia ni, kalau orang kata kan, kenapa susah-susah pergi jauh-jauh tu, pergilah dekat-dekat kan. Sabah kan ada dekat Gelap, kan dekat Pahang pun ada dekat kawasan Gelap kan. Jadi adalah dia punya sebabnya, dan di antara sebabnya adalah kerana Australia ni adalah tempat yang bagi saya lah, pengalaman saya lah, orang lain mungkin dah pergi ke seluruh pelosok dunia tempat lain, tapi bila kali pertama saya pergi Australia tahun 2009, itulah kali pertama orang kata saya jatuh cinta dengan langit di sana. Okay. Begitu gelap, saya tidak pernah melihat langit gelap sebegitu ketika di Malaysia. Sejak saya mula berkecimpung dalam ilmu falak, ilmu astronomi ni dah lebih 30 lebih tahun. Okay. Tak pernah berpeluang ataupun dapat melihat begitu cantik dia punya langit dia kan. Jadi bila first time pergi 2009 tu, 2009 lebih kurang berapa tahun lepas, 2009 campur 11 2020 2021 12 tahun lepas. Okay. Lambat sikit matematik. 12 tahun lepas telah pun menjadi satu seolah-olah rutin bagi saya pergi balik, sampaikan orang kata balik kampung ke, kan kata balik kampung ke Australia ke. Okay, jadi dah sampai tahap macam itu tadi. Jadi kalau diikutkan, memanglah langit sana memang cantik, dan saya boleh ingat lah, mungkin saya boleh kongsi sikit gambar-gambar yang ada kat sini nanti. Kalau kita pernah lihat gambar Milky Way yang cantik, gambar Milky Way yang orang share penuh cantik langit macam tu kan, yang saya boleh ingat macam itulah kita boleh nampak dengan mata dekat sana. Macam itulah yang saya nampak dengan mata, sama dengan apa yang orang rakam dengan kamera. Kan. Jadi boleh sampai tahap macam tu. Jadi Masya Allah, bila kita dapat melihat sendiri dengan mata kepala sendiri macam manakah cantiknya langit gelap ni. Jadi itulah pentingnya orang kata kita memelihara langit pada waktu malam. Okay. Kita kena pastikan langit kita dipelihara. Sebagaimana kita ada satu tim dekat Malaysia, satu lagi grup dipanggil sebagai Dark Sky Malaysia. Okay. Dark Sky Malaysia adalah satu kumpulan kecil yang berusaha untuk mempromosikan, untuk memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia betapa pentingnya langit waktu malam supaya ia tidak dicemari. Kerana apa? Kan kalau kadang-kadang kita sembang dengan orang, orang yang duduk bandar lah kan, kita minat benda kat langit. Lepas tu orang duduk bandar kata, kau tengok langit tu buat apa? Nampak benda? Tak nampak apa-apa pun. Kan, dia tak pernah tengok. Tapi sekali bila dia dah pernah tengok dengan mata dia sendiri, barulah dia tahu betapa orang kata indahnya langit waktu malam ni. Ruginya kita yang tidak pernah melihat, ruginya kita bagi yang kita tidak berusaha nak cuba melihat. Itu penting. Okay. Jadi kena ingat kena ingat betul-betul. Okay. Macam manakah keadaan dia kat sana. Jadi kalau saya cuba besarkan skrin ni, boleh ke tak? Boleh besar sikit. Sekejap saya cuba tukar dia punya view dia ni. Saya takut dia jadi heavy je lah. Tu je lah. Takut komputer ni jadi heavy lah. Saya cuba sikit dia punya lokasi yang saya pergi ni.
Okey. Dia dah mula sangkut-sangkut lah ni. Okey. Sekejap saya cuba tunjukkan dekat mana lokasi dia. Okey. Hilang pula. Okey. Jadi tempat di Australia yang saya pergi, yang selalu saya pergi, berulang-ulang kali pergi, satu bandar kecil di dalam pedalaman ni. Okay. Kalau saya cuba search lagi sekali, tengok ada tanda ke tak. Nama bandar dia bernama Coonabarabran. Coonabarabran. Nak menyebut dia blade lah. Okay. Dia merupakan satu bandar kecil yang kata apa, ada lebih kurang 2,500 kali ikut Google ni, 2,537 penduduk je. Kecil sangat, 2,500 je. Macam satu sekolah nama kata. Kan? 2,500 orang saja yang berada dekat bandar. Dia macam kampung lah, macam kampung. Okay? Dan dia berada dekat kawasan, mana tahu? Kawasan di pedalaman ni. Okay, saya cuba buat direction daripada Sydney. Okay, sekejap saya cuba tunjukkan dia punya perjalanan dia. Okay. Harap-harapnya boleh lah kot. Itulah dia. Okay, boleh nampak. Jadi dia adalah satu tempat, satu bandar kecil yang kalau kita lihat kat sini adalah lebih kurang 450 hingga 500 km. Kalau ikut daripada sini 450 km daripada Sydney. Okay, maknanya kena turun kapal terbang kat Sydney, pergi ke lepas tu naik kereta, drive ke Coonabarabran. Okay. Ada sebuah bandar kecil, Dabo yang ada lapangan terbang. Okay. Tapi bila kira balik kos semua tak berbaloi lah. Lebih baik naik kereta daripada kita turun kat Sydney, naik kapal terbang domestik, pergi ke Dabo tu, kapal terbang tu kecil. Airport tu kecil. Jadi harga dia mahal. Dan jadi fikir tak apalah, naik kereta. Jadi itulah drive kan. Kalau ikut Google Map ni dia kata 5 jam 30 minit. Jadi itu jangan percayalah. Okay. Dia punya perjalanan dia memanglah 5 jam 30 minit kalau tak berhenti. Kita ni pelancong kan. Jadi bila dah sampai sana mesti nak berhenti ambil gambar semua tu, gerbuk boleh sampai 10 jam sampai ke situ. Yang saya ingat lagi perjalanan yang pernah pergi dengan ada beberapa rakan pada 2016 tu, tak silap jadi 5 jam tu jadi nak dekat 10 jam juga kot, 9 jam rasanya. Yalah, campur berhenti ambil gambar, berhenti cari toilet, berhenti nak makan, berhenti tengok lawanya, nak berhenti ambil gambar lagi sampai sana, sampai nak dekat maghrib. Bertolaknya pagi tu sampailah nak maghrib baru sampai ke situ. Jadi itulah satu perjalanan yang agak jauh, tapi yang menariknya bagi saya, jalan di situ tidaklah sepenat di Malaysia. Pasal jalan dia okey, cantik. Kan? Jadi dia tak adalah macam kena, kalau kita ni kalau jalan kat sini ni kena ngelak-ngelak lubang kan, ngelak kan. Sana tu macam sedap. Walaupun jalan 2 lane tapi sedap drive tu. Okay? Jadi itu memang satu yang benda yang cukup menarik pengalaman ni bila kita drive kat sana. Okay? Jadi kita tengok ada satu soalan ni, gelapnya langit Australia, macam mana nak jalan kat sekitar tu, ada lampu khas ya? Okey, kita kena ingat gelap langit Australia bukannya gelap jalan kat Australia, berbeza tu. Okey, dia berbeza tu. Okey, bukannya gelap langit, gelap gelita jalan, tak ada. Dia orang ada lampu. Cuma yang menarik tu adalah dia orang jaga macam mana lampu tu dihalakan ke arah mana tu dia orang jaga. Okay, kalau kat bandar kat Sydney tu memang ke laut lah, macam KL lah, ada lampu sana pura-pura kan. Tapi bila sampai ke kawasan pedalaman, lebih-lebih lagi dekat bandar Coonabarabran ni, dia Coonabarabran ni telah didesignatekan sebagai the astronomical capital of Australia. Astronomical capital of Australia. Okay, maknanya dia adalah sebuah bandar yang memang telah digazetkan, dijaga pencahayaan dia tu supaya tidak ada gangguan langsung ke langit. Ada lampu jalan, lampu rumah ada, tak ada masalah, memang ada je. Okay? Tapi dia punya cara dijaga tu memang bagus. Bayangkan dekat Coonabarabran tu, kita keluar pintu hotel
dah boleh nampak Milky Way. Okay. Bayangkan macam mana, boleh bayangkan macam mana dia orang jaga lampu tu supaya bila kita elak, kita sembunyi sikit belakang bangunan tu, nampak Milky Way. Saya harap adalah gambar-gambar lama ni saya tunjuk first time saya ambil gambar. Keluar hotel tu, ada gambar Milky Way. First time saya merakam ambil gambar kan. Masa tak reti ambil gambar, kamera, tak apa-apa semua kan. Tapi itu memang cukup menarik kan. Cukup menarik. Dan Nam kata satu, Australia memang kena patuh haraju betul. Itu jangan main-main. Dia jalan dia 80, 90. Dia highway dia jalan besar tu 110. Kalau slow dia orang marah kita kena horn. Tapi bila masuk je dekat bandar ke pekan ke apa ke, kalau dia tulis 80, slow lah 80. Depan sikit dia jadi 60, slow lah jadi 60. Masuk dalam pekan 40 lah kita drive walaupun tak ada orang langsung. Pernah kita saya lalu kadang-kadang lalu kawasan masa tu tengah hari lah, ada orang tengah hari masa tu, tengah hari, tak ada orang, pekan tak ada orang. Tapi 40, kereta kat depan, kereta dia orang lah kan, yang orang Australia lah, dia lalu 40, slow sampai dia keluar belah sana, berdesup laju. Berdesup jadi 60, lepas tu 80, lepas tu 100, laju. Dan dia memang ikut betul-betul. Sebab kalau saya tahu, sebab memang pernah kena saman kat sana, saya tahu. Kemudian memang dia orang punya polis entah mana-mana tak ada orang sembunyi. Kan? Tempat yang saya pernah pergi di Australia Barat, bukan ni Australia Timur, Australia Barat dekat Perth tu, dekat tengah-tengah padang pasir tu, nak sampai ke pekan tu belum sampai lagi tu kena saman. Entah mana dia polis tu sembunyi belakang kangaroo ke apa pun, tak tahulah. Tapi kena saman. Tak lama lepas tu depan tu kena saman. Naya kan. Tapi itulah pengalaman. Tapi is a good experience lah kan. Speaking semalam ni, tapi baguslah. Benda tu pengalaman yang menarik. Okay, jadi itulah dia, Kuna Baraban. Tapi apakah specialnya Kuna Baraban ni? Rupa-rupanya kalau kita tengok, kita zoom sikit. Zoom lagi. Ini semua boleh guna Google Map search je Kuna Baraban. Okay? Ni bandar dia kecil je, pekan dia. Macam main dia pekan. Inilah Kuna Baraban. 2,600 orang penduduk dah. Situ banyak tu. Yang ini bukan, ini ke bandar ni. Ini tempat tanah dia orang ni. Tanah dia orang lah, benda. Lepas tu yang best tu, bila keluar je daripada kawasan bandar, pusat bandar ni, kita akan menuju ke satu lagi tempat yang dipanggil sebagai ada tempat ni, Kuna Baraban, Burung Bengke. Tak jumpa. Konon-konon nak surprise kan. Nama dia adalah Siding Spring Observatory. Yang inilah sepatutnya bagi siapa-siapa yang pergi ke Australia nak ambil gambar ke apa benda ke, kena pergi ke tempat Siding Spring Observatory ni. Sebab apa? Di sinilah, dia daripada Kuna Baraban ke Siding Spring ni lebih kurang 10 minit drive ke. Jadi kita, dia kata setengah jam drive. Okay? Jadi kalau kita duduk kat hotel, dekat Kuna Baraban, lepas tu kita nak melawat ke Siding Spring Observatory ni balai cerap Siding Spring. Tapi dia bukan balai cerap macam kat Malaysia, ada sebiji balai cerap. Tak ada. Di situ, kalau kita lihat, bila kita zoom, ini adalah atas bukit di kawasan ni, kawasan bukit. Sini ada bersepah-sepah teleskop balai cerap. Ada kalau tak salah ada beberapa belas balai cerap kepunyaan pelbagai agensi, daripada universitinya, daripada luar negaranya, semuanya meletakkan teleskop diorang di dalam balai cerap dekat sini. Ni semua balai cerap ni. Yang paling besar adalah Anglo-Australian Telescope. Ini kalau sempat saya tunjuk. Kalau malam ni saya sebab tunjuk gambar, saya tunjuk gambar. Kalau tak, kita sambung kemudian. Banyak ada gambar-gambar saya tunjuk. Gambar-gambar lama lah. Okay? Jadi, ini tempat ni adalah tempat yang memang di Australia, tempat dia orang buat kajian astronomi tu. Ini dah tempat tumpuannya.
adalah tempat-tempat lain kan, tapi inilah tempat tumpuan. Tu sebabnya dia jaga betul-betul kawasan langit dekat situ tu. Dia tidak bagi orang kata ada lampu, ada pencahayaan, gangguan cahaya langsung. Okay? Jadi memang betul lah bila pergi situ, kalau nak menginap bermalam di dekat Palas Cerap tu, kita kena sampai sana sebelum malam. Sebab malam tu dia dah tutup gate, dia tak bagi kereta naik. Pasal kalau kita naik ada lampu. Dia tengah buat kajian malam-malam, ambillah lampu suluh dekat Palas Cerap dia, marah dia orang ni, jangan main-main dia orang ni kan. Jaga betul dia orang tu. Jadi apa kata, memang betul-betul total darkness lah tempat ni. Okay? Jadi itulah orang kata tempat-tempat yang kata tempat yang tumpuan. Tempat tumpuan yang kena pergi di sana. Okay. Okay, nampaknya kita punya Brother William dah datang. Okay. Ya, okay. Tadi kita sama dengan William pun rajin juga pergi Australia. Kasi dah 2-3 kali pergi Australia kan. Naik duduk, naik apa? Siap naik caravan lagi. Kan. Tapi macam saya pergi tak erti naik caravan. Jadi kalau nak tanya mana naik caravan, mungkin William boleh tanya macam mana naik caravan tu. Okay. Okay ke tak okay ke? Okay, jadi soalan Hazim 4223 dekat sana jual teleskop ke? Ini Badan Cerap, ini bukan kedai teleskop. Okey, dia berbeza ni. Ini bukan kedai teleskop, ni adalah Balai Cerap, tempat kajian. Okey. Kalau nak beli teleskop, kena pergi kedai teleskop dekat bandar besar Sydney tu ada. Dia kedai teleskop. Allahuakbar kan. Jadi itulah sedikit intro di mana yang tempat yang selalu saya pergi. Jadi saya pergi kali pertama 2009 kan, jadi 2009. Jadi saya cuba sharekan sikit gambar di sini. Okey, Muhammad Badri ada pergi Kuna Baraban. Itulah betul, Kuna Baraban. Itulah ejaan dia. Yang kelakarnya bila jumpa orang kat sana kan, dia kata apa, kita speaking lah, excuse me mate, Australia, excuse me mate, where's the road to Kuna Baraban? Kita belit lidah kan. Lepas tu dia kata apa, oh you going to Kuna je dia sebut, Coona, dia tak sebut Kuna Baraban. Dia pun malas nak sebut panjang. jadi Kuna Baraban ni adalah bahasa Aborigines, bahasa orang asli dia orang. Jadi tapi dia orang suka pendek-pendek kan, Kuna, dia panggil Kuna je kan. Jadi memang cukup cukup interesting lah, interesting. Saya cuba cari gambar ni. Saya cuba kongsi gambar ni dekat sini. Ini gambar masa muda 2009. Ni lah antara gambar yang pertama, antara gambar yang saya pergi di sana. Ini bukan kat Kuna Baraban. Ini adalah sebuah kata apa, Star Party. Masa kali pertama pergi kat 2009 ni, ada dua tempat saya berniat nak pergi. Satu adalah Kuna Baraban, pasal kat situ ada Star Party. Satu lagi tempat dipanggil sebagai South Pacific Star Party. Allah, saya tak ingat apa nama tempat dia. Tak ingat nama dia. Okay? Ada nama tempat dia. Tapi dia dalam perjalanan ke Kuna Baraban tu. Okay? On the way. Jadi dua tempat nak pergi. Tamak. Konon lah, ingatkan dekat. Kata rupanya lah jauhnya kan. Okay? Jadi dia tempat ni, gambar ni adalah tempat di mana dia buat Star Party. Star Party ni bukannya tempat parti hura-hura tau. Okay? Ini adalah aktiviti mencerap langit malam. Istilah bahasa Inggerisnya Star Party ataupun stargazing lah. Stargazing tu adalah kita tengok seorang-seorang ataupun aktiviti stargazing. Tapi kalau ramai-ramai dipanggil sebagai Star Party. Okay? Jangan salah faham, jangan duk viral tak suara pula. Betul, Alif Falak ni pergi parti lah. Apa benda Star Party? Udah, jangan ngada. Okay? Jadi apa tu istilah tu cuma faham. Okay? Jadi ini gambar masa pergi dekat Star Party tu. Jadi saya cuba cari gambar ni je. Saya cuba tunjuk sikit dia punya aktiviti yang ada di situ. Mana gambar ni? Tak apa-apa. Okey. Gambar ni dia low resolution lah. Okey, tak apa.
Jadi ini ini yang dia orang buat Stapati ni, satu dia siap buat pertandingan astrofoto. Kan. Jadi maknanya dia orang punya community ni dia yang ambil gambar semua-semua tu, dia post. Lepas tu yang dia orang ramai-ramai ni kalau tak silap buat undian, ataupun rasanya ni dia orang punya ni kot, dia punya ahli juri dia. Sebab gambar yang dia bagi ni bukan apa orang sekarang kata bukan kaleng-kaleng punya gambar, orang kata kan, bukan calang-calang punya gambar ni. Cuba tengok ni, saya tunjuk gambar yang dia punya ni. Ni dah gambar ni. Ini gambar pakcik ni, tak payahlah. Ni adalah antara gambar-gambar yang dirakam kat sana tu. Jadi kita boleh lihatlah betapa dahsyatnya kualiti dia orang. Di mana satu memang confirm lah langit dia orang cantik. Bila langit dia orang cantik, gelap waktu malam, jadi mereka berpeluang merakam objek dengan begitu jelas, begitu cantik. Kan? Jadi bila dia buat Stapati ni, dia siap buat aktiviti pertandingan astrofoto. Kan? Jadi kalau kita lihatkan ke astrofoto dia orang ni pun macam inilah, dia ada astrofoto macam ini, ada astrofoto macam saya tengok sini Star Trail punya gambar. Ni gambar Star Trail lah. Gambar Star Trail dia ada kategori dia lah. Star Trail, gambar gambar landscape kan. Gambar-gambar macam itulah. Jadi dia orang kata satu aktiviti yang begitu rancak. Yang begitu kata community dia nak kata besar. Tu lebih kurang macam kita je. Macam orang Malaysia jugalah. Bila dia buat aktiviti program tu memang macam tu lah, ramai macam orang Malaysia juga. Tapi tahap dia orang jauh lebih tinggi kan, pasal dia orang dah betul experience. Langit dia orang pun memang macam gitu, jadi banyak peluang dia orang nak dapatkan langit cantik macam gitu kan. Kita ni payah sikit kan, kita nak berlawan dengan awan semua-semua tu. Tapi itulah antara aktiviti. Kemudian ada dekat bahagian luar tu dia pasang teleskop. Okay. Kemudian dia kongsi, dia pasang teleskop dia orang ni, Mak Saleh ni, dia orang ni jenis suka buat teleskop sendiri. Dia DIY-nya teleskop, buat sendiri punya teleskop. Jadi dia adalah satu aktiviti yang biasa bagi dia orang. Buat teleskop ni memang orang kata kalau tak buat kau beli je ke? Dia macam tahap macam tu. Pasal dia orang ni kata dia ada satu orang kata satu persaingan lah antara satu sama lain. Nak tengok macam apakah design yang paling efisien untuk dia. Kenapa dia design macam gini? Apa kelebihan, apa kekurangan? Yang menarik tu bila dia orang bincang ni, gambar macam ni, saya tengok apa nama pakcik ni. Dia punya teleskop dia diperbuat daripada aluminium kot. Aluminium, dia bukan besi, aluminium lah. Siap ada motor lagi. Okay? Jadi bermotor. Kalau tengok gambar ni, saya cuba zoom sikit. Nampak tak? Saya cuba besarkan sikit gambar ni. Dia pecah sikit lah. Ini adalah bahagian bawah teleskop. Siapa yang pernah menggunakan teleskop yang besar tu, okay? Dia ada bahagian bawah yang menggerakkan body teleskop tu. Dia ada motor ni. Kalau nampak saya gerakkan mouse ni kat belah bawah ni kan. Dia ada motor yang menggerakkan teleskop tu sendiri. Kemudian yang bahagian hitam ni, itu cermin dia kat situ. Tapi yang bulat tu macam telinga dia tu adalah bahagian teleskop yang menggerakkan atas bawah altitude. Okay? Jadi dia buat sendiri. Kan? Jadi ini teleskop kecil. Saya belum tunjuk lagi teleskop yang saya pergi kat Stapati dekat Kuna Baraban tu. Naik tangga 7 step. Kalau siapa yang pernah tengok gambar saya dengan meteor dekat Kuna Baraban tu, belakang tu ada teleskop. Itulah dia teleskop paling besar yang saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri. Kalau tak silap saya 40 inci cermin dia tu. 40 inci ke 35 inci, saya tengok, kena check balik. Teleskop yang paling besar. Okay, saya pernah tengok. Dan saya tengok dalam teleskop tu, saya boleh nampak nebula ada warna dalam teleskop tu. Kita selalu tengok dalam teleskop, kalau nebula, dia warna putih, kelabu. Dia payah nak dapat colour dia tu. Tapi disebabkan teleskop tu besar sangat, cahaya dia kumpul banyak sangat, sampai kita boleh lihat colour dalam tu. Masya Allah. Memang seronok betul kan. Jadi
Itulah bila dah macam tu, bila dah tengok sekali dua tu, yang rasa macam nak pergi je tiap-tiap tahun kan. Jadi itulah orang kata melarat-larat pergi sampai tiap-tiap tahun kan. Jadi saya tengok ada 2-3 yang tanya ni. Okay, saya tengok dulu ada dan 6 ada kata ada pergi observatory yang jumpa komet. Yes, saya ada pergi. Nanti itu tunjuk itu kemudian tu ada gambar. Tapi rasanya tak sempat kau share malam ni. Banyak kamu nak share ni. Kita buat part 1, part 2, part 3 lah. Siri lah kan. Macam siri drama lah. Nanti ada gambar dia. Apa nama balai cerap? Allah, tak ingat lah. Dah tutup lah balai cerap tu. Okay. Hazim 4223 di YouTube tanya kena bayar ke kalau naik balai cerap ni? Dia masuk tu masa hari tu pergi, dia open day, hari terbuka. Jadi dia masuk cuma. Tapi kalau nak masuk dekat bahagian dia punya apa dia panggil tu? Galeri tu ada bayar lah, berapa dolar je kot. Murah je, $5 ke lebih kurang macam tu lah. Okay. $5 darab 3. RM5 lebih kurang macam tu. Okay. Jadi memang adalah. Okay. Lepas tu kita punya host kita kata kalau habis pandemik ni boleh bawa rawatan ke sana. Yes, itulah dia. Habis ni lepas dapat vaksin, kalau buka je border tu memang nak lepas geram pergi balik sana. Kan? Jangan bawa balik COVID sana sudahlah. Itulah dia kan. Kumpul duit dulu. Yes, penting. Kalau sana tak ada duit, payah juga. Tapi kena ingat pergi Australia, tapi kalau ingat ramai dah pergi Australia ni, boleh tahu kan. Cuba kita boleh kongsi balik lah. Australia ni negara yang bawa masuk makanan dia orang tak bagi. Jangan bawa sambal belacan lah, apa benda semua tu. Tak baik, memang dia buang dekat airport. Okay, tak. Dalam erti kata lain, tak payah sangat nak bawa makanan. Kita boleh beli makanan kat sana, banyak makanan halal. Kalau tak larat nak beli Ibrahim ke apa benda, makan banyak apa tiap-tiap hari instant tu tak sangat je kan. Beli je makanan tu, beli beras, beli sayur, beli roti, beli telur, masaklah sendiri. Sebab itulah yang kami pergi di sana buat macam tu. Tempat hotel yang kami duduk tu siap macam lengkap lah, ada bilik air, ada dapur. Jadi kita buat hal kita je. Tak ada orang kata bercampur dengan orang lain kan. Jadi boleh hidup, tak ada masalah, boleh hidup. Jangan kata susah lah nak cari makan macam mana. Boleh cari, tak masalah. Australia okey. Tak ada masalah. Kalau siapa yang pernah pergi Australia ni boleh tolong, mungkin boleh bagi pendapat dekat ruangan komen. Okey, jadi itu dah, ini gambar yang dekat ni lah, dekat apa tu Star Party ni. Okey. Inilah tiket yang saya pergi sana. Kalau nak bukti lah, kata betul ke dia pergi kan. Ni dah dia. Nombor 156 lucky draw prize, tak menang pun. Okay? Memang tak menang. Memang saya tak pernah, jarang saya menang lucky apa cabutan bertuah kan, daripada dulu sampai sekarang kan, memang tak, jarang menang lah. Tapi itulah dia apa tu lucky draw punya apa tu aktiviti dekat situ. Saya cuba tengok gambar apa lagi. Okay. Kemudian kita pun sampailah dekat bandar Coonabarabran. Okay. Di sana masa tahun 2009 lah. Saya menetap dekat sebuah hotel bernama Acacia Motor Lodge. Okay. Jadi Acacia Motor Lodge ni tak ada reason lah pasal cari dalam Google, cari. Inilah tempat yang ada kosong masa tu. Masa tu memang tak ada kontak siapa, tak kenal siapa semua kat sana kan. Cari kat internet, semua kontak email kat dia orang, kata okey ada bilik kosong. Masa ni pergi 2 orang, saya dengan seorang lagi kawan. Okey lah, ada kosong. Kita duduk lah, kan duduk situ. Sembang dengan tuan punya tu. Okey. Lepas tu tiba-tiba okay, saya jumpa dengan ni ada orang ahli falak daripada sekejap, saya nak cuba ingat ni. Ni dia ke ataupun orang Malaysia? Ni orang Malaysia ni rasanya. Okay, ini owner dia. Okay. Ini adalah owner kepada Acacia Motor Lodge. Saya tak ingat nama dia apa dah, lupa lah. Okay.
Kemudian bila tengah borak, tiba-tiba ada seorang Chinese daripada dapur kat belakang tu keluar datang jumpa kita orang. Kata, you from Malaysia ke? Lah, dia orang Malaysia rupanya. Dia daripada Malaysia. Cuma dia dah duduk kat sana lama, bertahun-tahun dia bekerja dekat hotel Acacia Motor Lodge ni, jadi chef dekat situ. Okey. Jadi jumpalah pula orang Malaysia kat situ. Jadi sembang-sembang hura-hura lah kan. Seronok pula jumpa orang Malaysia kat situ. Jadi menarik lah bila jumpa-jumpa macam tu kan. Kat sana sini, kita tengok ada komen. Ni apa komen? Sana kalau ada beras masak 2 minit je dah nyanyi nasi. Okey. Tak boleh jumpa tu, kena cari tu. Ke saya salah masak dulu? Tapi sana kalau masak semua masuk microwave je. Kalau selagi boleh masuk microwave, sumbat je semua dalam microwave. Okey, Mama Arif, Australia kalau area Perth ada kampung Melayu Ketaning. Masa pergi Perth itu tak sempat nak berpusing sangat kat sana. Satu hari je kat Perth, jadi tak sempat nak round-round kat sana. Betul. Okay. Tapi kat Australia ni saya tak pergi Melbourne, pasal Melbourne ramai orang Malaysia sana kan. Okey, jadi saya tunjuk gambar sikit lagi. Acacia Motor Lodge. Kemudian bila dah yang menarik tu, saya ada kongsi gambar ni dekat Facebook saya hari ni lah. Gambar yang serupa macam ni. Siapa ingat gambar planet? Okey, jadi yang menarik itu adalah di situ, di sekitar daripada Siding Spring Observatory tu, okay, on the way daripada Sydney ke Siding Spring Observatory tu, kalau kita ikut jalan besar yang daripada sini ke sini, dia 2-3 jalan lah, jalan besar tu. Dekat jalan besar tu, tengah drive tu, tiba-tiba ada benda ni. Tiba-tiba ada planet. Tiba-tiba muncul lah kan. Benda tu ada signboard. Betul, besar signboard. Besar tu. Bukan saya edit ni. Besar tu. Rupanya apa? Dia buat satu model scale solar system. Solar system ikut scale. Ikut scale tu bukan sekadar ikut scale jarak. Dia ikut scale size dan jarak yang sama. Maknanya, tengah-tengah dia yang matahari tu adalah balai cerap Siding Spring Observatory tu. Itulah tengah-tengah dia. Yang balai cerap yang tadi saya tunjuk dalam Google Map. Yang besar kan. Okay. Itulah tengah-tengah dia. Jadi lepas tu, utarit bumi kan. Jadi utarit, Zurah, bumi, Marikh tu semua dekat-dekat. Jadi itu semua ada gambar dia. Semua on the way nak naik bukit ke Siding Spring Observatory tu, jumpalah signboard sikit. Tapi bila dah Jupiter ni dah jauh ke belakang. Okay. Jupiter ni dalam perjalanan daripada Siding Spring dan Coonabarabran, pekan tadi tu kat tengah-tengah tu. Itu Jupiter. Saturn kat mana? Saturn lagi jauh melepasi Coonabarabran, nak mengalir keluar daripada bandar tu, Saturn. Kemudian Uranus lagi jauh. Neptune, sampai ada sekali tu Pluto tak jumpa. Mungkin terlepas pandang dia punya signboard tu. Pasal Pluto tu memang adalah kecil. Nampak signboard hitam je, jadi tak perasan macam ni, planet ni besar lah kan. Dia buat macam tu. Memang very edukatif lah kan. Dia sungguh memberi pengajaran kepada orang yang memang kalau dia tahu orang tu nak pergi Siding Spring tu, dia nak belajar pasal ilmu falak, ilmu astronomi. Jadi on the way tu dia dah bagi preview, teaser trailer. Pluto, Uranus, Neptune, Uranus, kan. Lepas tu Saturn lawa, dia punya ada gelang. Kalau ada dalam gambar ni saya kongsi sikit. Mungkin bukan yang tahun 2009 kot, yang tahun 2000 berapa tu saya pergi tu ada gambar tu. Saturn, Jupiter, memang best lah. Jadi idea ni cukup menarik. Kenapalah dekat Malaysia dia orang tak buat, saya pun tak tahu. Kan? Kalaulah kat Malaysia buat, menarik kan. Katalah tengah-tengah tu adalah contoh apa? Planetarium negara katakan kan. Okay, planetarium negara tu adalah matahari. Jadi siapa-siapa yang nak pergi ke planetarium negara tu, katakan daripada utara selatan, highway utara selatan, kalau katakan paling jauh Pluto dekat Perlis, contoh dia. Lepas tu kat mana? Masuk Kedah jumpa Neptune, Uranus. Pasanglah signboard tu kat tepi highway tu. Janganlah pasang gambar
jual ubat je dekat highway tu kan, buatlah gambar-gambar benda-benda macam ni, maklumat macam ni kan best kan. Jadi sesiapa yang boleh sampaikan ngomelan saya malam ni, tolonglah beritahu. Benda ni tak ada apa sangat pun kan, benda tu is informatif kan. Kementerian Pendidikan patutnya kena buat benda-benda macam ni. Okey. Banyak pula kosong ni malam ni. Okey, saya tengok artikel sebelum hilang. Prof Sesignan pun ada. Apa khabar Prof? Segan lah saya Prof tiap-tiap hari kalau bila saya live ada Prof ni. Segan saya. Terima kasih malam-malam, moga segera terbit buku biografi. Okey. Saya belum cukup tua lah nak bawa buku biografi. Tapi insyaAllah kalau doakan saya agar rajin sikit menaik. Kadang-kadang bila duduk depan kamera, depan keyboard ni kan, lepas tu tiba-tiba mati idea. Mati kutu. Hilang je idea. Lepas tu gaduh kat Twitter kan. Jadi tu masalah dia, tak ni tengok benda lain. Itulah dia. Itulah. Ramai kata suruh buat travelog kan. InsyaAllah. Ustaz Noah kata apa? Kena bagi jadi juga trik. Inilah tujuan talk malam ni. Kita bagi racun sikit. Okay? Ini baru intro, saya tak cerita lagi trip tahun 2012, 2013, 2014, 2016. Kan? Ada 2-3 kali lah pergi kan. Oh, memang masing-masing tu ada dia punya tu. Okay? William pun kata pernah buat planning masa tu macam tu 2009. Planning mana yang pergi berhenti-berhenti ni kan. Tapi dia memang interesting lah, memang very interesting William. Kalau William pergi kan, pernah tengok macam ni kan. Memang dia menarik lah, konsep yang menarik. Okey, jadi jadi itulah bila kita tengok dekat signboard ni, dekat bawah signboard tu. Sekejap saya cuba kecilkan balik gambar ni. Mana gambar hilang pula? Sekejap. Mana pula hilang magic ni? Okey, bismillah. Okey. Dia dah memory dah tak cukup ni. Okey. Abaikan muka budak tu. Sekejap, saya nak sembunyikan sikit budak ni. Tengok dia. Okey. Nampak? Dia tanda tu. Dia kata you are here. Okey, nampak dia punya tandaan dia tu. Jadi dekat gambar yang planet yang besar tadi tu, tengok saya boleh buka ke tak gambar ni. Harap boleh buka. Okey. Okay, dalam gambar Jupiter ni dekat bawah tu ada macam garisan tu. Okey, garisan tu adalah inilah dia. Itulah dia. Jadi boleh tengok dia tanda. Okey, Kuna Baraban dekat sini. You are here dekat Jupiter. Maknanya kita dah melepasi Kuna Baraban on the way ke Siding Spring Observatory. Dan Siding Spring Observatory tu adalah sun, matahari. Okay. Jadi dia dah siap label kan. Jadi memang cukup menarik lah dia punya konsep tu kan. Kalau dia tambah planet kerdil ke apa pun lagi bagus, tapi kos mahal lah kan. Ini dia buat sampai 9 je sampai planet Pluto kan. Jadi itu pun dah cukup bagus. Jadi kalau kita tengok Ustaz Syidi kata jangan diracun, bahaya. Okey, dia bukan racun, ajak ayam je. Tapi kalau nak pergi boleh juga. Trip tahun 2020 tak ada tak? Trip tahun 2020 dia semua tahun 2020 trip semua virtual. Kita guna Google Earth saja. 2022. Apa yang ada 2022? Kalau lah boleh pergilah kan. Kalau tak, kita tunggu 2023. Harap-harapnya bila pandemik ni dapat settle by the time tahun 2023, jom kita pergi Australia, tengok gerhana matahari penuh 1 minit. 1 minit ya, gelap dia 1 minit. Gerhana matahari penuh, tapi bukan dekat Australia yang belah sini. Dia dekat sebelah barat. Dekat tempat entah tak ada apa-apa. Kalau beranilah. Dan lagi best tu, esoknya kaya. Kalau siapa berani, jom kita pergi. Tahun 2023. Okay. Bulan berapa Dek Nam? Tanya apa ni Dek Nam? Bulan berapa tu? Apa benda ni? Soalan tak faham lah Dek Nam. Cuba rephrase balik soalan tu. Confused sikit. Okay. Jadi, saya tak habis sembang nak pukul 10 dah. Okay. Insya Allah. Jadi,
Ni ada signboard yang kecil-kecil lagi ni. Saya cuba tutup jap. Okay. Nampak ini Earth. Ini Earth. Jadi kita bandingkan dengan Jupiter tadi. Saya buka balik Jupiter ni. Nampak dia punya size. Okay, yang ini Earth, yang ini Jupiter. Okay, sekejap. Okay, nampak dia punya ikut scale dia. Jadi kalau kita tengok betul-betul lah Jupiter dan Earth tu memang ikut scale size. Maknanya apa tu, Jupiter adalah 10 ataupun 11 kali ganda lagi besar daripada bumi. Di mana kita letak bumi kecil tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 kali menyamai sebuah planet mustari Jupiter. Okay. Jadi kalau tengok dekat gambar ni, Jupiter tu gambar macam macam steady je, tapi bila masuk Earth tu dah mula mengokol sejuk. Kan? Sebab apa? Sebab ini dah mula naik bukit sikit. Dia dah mula naik bukit sikit, lepas tu dah berangin kat situ dah. Kan? Maklumlah orang Melayu mana reti sejuk-sejuk ni kan. Ngokol tu kan. Angin dia dah mula angin bukit. Kan? Jadi dah mula rasa dah. Tapi itu yang menarik lah. Yang apa? Dia buat dia punya scale lah tu. Kemudian bila dah masuk Jupiter, kemudian Venus gambar tak ada kot. Kemudian jumpalah Mercury. Okay. Mercury bila nampak kecil straight dia, ini macam mana? Ini kita dah naik kereta, naik dan nak sampai dekat atas Siding Spring Observatory tu. Okay. Dan nak sampai Siding Spring Observatory tu, okay, kita jumpa Mercury. Okay. Ke depan sikit lagi, inilah dia punya kemuncak dia. Kita pun dah sampai. Sekejap saya tutup sikit gambar ni. Tutup gambar bumi. Tunjuk gambar balai cerap. Inilah dia. Dipanggil sebagai Anglo-Australian Observatory. Dia ada nama baru. Saya tak ingat apa William, nama baru dia saya pun tak ingat. Jadi gambar yang ni, tak maaf gambar gelap, terang gelap ke tak kerti ambil gambar masa tu. Ini yang sebelah kanan tu adalah dah masuk dekat kawasan Siding Spring Observatory tu. Okay. Dekat situ yang ada banyak balai cerap yang tadi saya tunjuk dekat peta Google Map tu, banyak balai cerap tu. Jadi dia ada tanda itu adalah semua jalan-jalan. Nampak tak? Kalau kita, saya cuba besarkan ni. Dia peta ni. Peta ni menunjukkan kalau kita daripada sebelah selatan, kita ikut jalan Maji, okay, kita akan jumpa kat mana? Pluto. Pluto tu ada dekat Galgong, selepas Galgong. Lepas tu bila sampai kat Dunedoo, kita jumpa Neptune. Kita jalan sampai ke Bandar Mendoran, kita jumpa Uranus, sampailah dekat Cunabaraban. Kalau kita daripada Dabo, kita akan jumpa Pluto. Dabo tu dekat Pluto tu dekat Dabo. Okay, kemudian jalan-jalan sampai kat Gilgandra, jumpalah Neptune. Nampak? Dia ada banyak highway lah. Highway sini, highway sana, highway utara selatan, timur barat, lebih kurang macam tu. Jadi setiap highway utama ni, jalan utama dia tu ada dia tandakan Pluto, Uranus, Neptune, Jupiter, dan semua bertemu di mana? Cunabaraban. Kemudian daripada Cunabaraban tu terus ke Siding Spring Observatory. Okay. Daripada Cunabaraban tu kita dia bila on the way ke Siding Spring Observatory tu barulah jumpa Jupiter, Mars. Tapi kalau Saturn, apa pun semua tu, itu semua jauh ke laut, ke belakang. Okay? Jadi memang best lah. Dan pusat dia adalah balai cerap yang paling besar tu. William pun tak ingat nama dia. Inilah dia. Anglo Observatory. Apa pun dia? Saya kena Google lah. Jadi Google. Apalah dah tua ni. Anglo Australia Observatory. Anglo Australian Observatory. Betul. Okay.
Okey, betul lah tu. Anglo-Australian, tak maaf, lupa lah nama. Ini besar ni. Jangan main-main. Kalau yang saya boleh imaginekan, ni macam bangunan 10 tingkat. Rasanya lebih kot. Sebab apa tau? Sebab teleskop tu, ini baru kubah. Teleskop ni kat dalam, okay? Teleskop dia tu, saiz cermin dia 4 meter. Bayangkan, saiz cermin dia 4 meter. Kita ambil ruler 1 meter, tambah 1 meter, 2, 3, 4. Lepas tu buat satu bulatan. 4 meter 4 meter teleskop. 4 meter plus teleskop. 4 meter. Cermin dia. Belum badan teropong dia. Okay. Jadi, dia punya cermin tu 4 meter, teropong dia tu dah tahu besar macam mana. Itu sebabnya bangunan itu pun besar. Dan kalau kita lihat dekat gambar ni, saya cuba zoom sikit ke atas ni. Ini dekat atas ni, nampak dia macam ada railing kan, ada rail tempat boleh jalan ni. Pada trip tahun 2012, saya masa tu ada open day, dapat berpeluang berjalan kat tepi tu, dekat belah luar. Tapi dia ada pagar berjaring lah. Okay. Berangin-rangin dia. Kalau katakanlah tak ada jaring tu memang melayang kita tu. Tapi yang best tu kita boleh nampak sejauh mata memandang Australia tu kosong je. Tak ada apa-apa. Dia punya kawasan tu. Jadi dia adalah satu view yang cukup menarik. Jadi selalunya dia orang buka untuk public naik atas tu ketika open day. Dan dia punya open day dia, hari terbuka Siding Spring Observatory tu tiap-tiap tahun dia buat bulan 10, bulan Oktober. Saya tak ingat lah minggu kedua kot. Minggu pertama atau minggu kedua bulan Oktober. Tiap-tiap tahun. Kalau kecuali tahun lepas lah, dengan tahun ni lah. Pandemik kan tadi dia tak buka pun. Kalau tengok dekat Google Map pun dia kata close, okay? Temporary close. Tapi yang sebelum ni memang tiap-tiap tahun bulan 10 dia open day. Kan? Jadi kalau nak berpeluang pergi time macam tu, boleh masuk. Rasanya boleh pergi, masa saya pergi open day tu, ada 3 ke 4 balai cerap boleh masuk ke dalam. Jadi orang explain lah, menarik lah. Jadi memang best lah. Yang untungnya bila saya pergi tahun 2012 tu, ada kenal ada seorang tu, dia tolong bawakan masuk. Kan? Jadi kita pun menyelit sekali lah masuk. Jadi itu masa tu orang tak ramai, pasal grup kita orang je. Jadi itu satu yang benda-benda yang cukup menarik. Okay, saya tunjuk sikit dia punya kedai dia ni. Dia ada satu kedai dia. Tutup jap. Dekat bawah balai cerap tu, sebelum on the way nak naik ke balai cerap tu, dia ada satu kedai exploratory, dia macam kedai souvenir lah. Kan, kedai souvenir tu dalam tu dia ada buat souvenir tu, tapi saya tak ingat. Rasanya tak ada gambar ke masa yang ketika ni, saya tak ambil gambar rasanya. Okay. Tak ada. Okay, jadi bila dah macam tu, okay, saya tunjuk sikit dia punya balai cerap teleskop yang kat dalam tu. Tapi gambar ni memang tak best. Tahun 2009 nya gambar ni memang tak reti ambil gambar masa tu. Jadi tak dapat nak tunjuk betapa besarnya teleskop ni berbanding dengan orang. Okay. Tapi kalau kita lihat kan, saya cuba besarkan sikit. Okay, cuba bayangkan, ni tangga. Okay, ni tangga. Kalau kita berdiri kat tangga ni, ni yang besi ni tempat kita pegang lah. Pegang ni kira macam paras pinggang, paras dada kita lah, macam paras dada. Itu tinggi dia. Jadi bayangkan, kalau orang tu berdiri, tinggi tu dah. Kan, tinggi sini. Kan, kena panjat banyak. Jadi teropong tu, ini daripada bawah tau. Kita tengok gambar ni ada daripada bawah, pandang ke atas. Okay. Jadi gambar ni tidak menunjukkan keadaan sebenar betapa besarnya teropong ni. Betapa besarnya teropong ni. Teropong ni dibina pada tahun 70-an kalau tak silap. Okay, dan nama dia beritahu. Nama sekarang, dulu dipanggil Anglo-Australian Observatory, sekarang nama dia Australian Astronomical Observatory. AAO juga. Sebutan singkatan dia AAO juga. Cuma dia tukar nama. Okay. Jadi gambar yang ni tidaklah menunjukkan keadaan sebenar betapa besarnya
teleskop tu dan betapa besarnya kubah yang kita duduk dalam tu. Jadi teleskop ni, saya tak ada diagram teleskop ni, tapi kalau kita perhatikan, teleskop ni dia punya ni cermin dia, bukan cermin yang 4 meter tu. Kalau saya boleh zoom boleh tak gambar ni, boleh nampak tak? Jangan tengok gambar pakcik sebelah, tengok dia. Ini adalah kalau boleh nampak dalam tu nampak tak? Ini adalah teleskop, cermin teleskop tu 4 meter. Nampak ni ada orang ni. Okay, mungkin nanti lain kali saya boleh ambil, saya boleh copy sikit gambar dekat Google, saya Google sikit. Gambar orang berdiri dekat sebelah cermin 4 meter, dekat tengah-tengah cermin tu dia buat lubang. Dia lubangkan, dia lubangkan teleskop tu, cermin teleskop tu, pasal dia nak letak, dia nak cahaya masuk. Ni ada teleskop, macam teleskop pantulan, cahaya masuk. Kan, bukan teleskop pantulan. Kamera dia belah atas, okay? Tapi dia ada sebab dia buat lubang kat tengah-tengah tu, saya tak ingat kenapa. Dia lubangkan kat tengah-tengah tu. Okay. Ni diagram yang kat bawah ni, nampak? Ni cermin dia, lubang kat tengah-tengah tu, cermin tu, dia potong, inilah dia. Ni dia. Itulah dia cermin tu. Cermin yang belum dipolishkan. Ketika dia baru nak bina teleskop cermin tu, baru dia nak bina, dia lubang kan, bawa keluar. Lepas tu disimpan dalam dia punya museum dia dekat sebelah, dekat dalam balai cerap tu. Itulah dia yang bahagian tengah-tengah cermin tu. Tengok betapa tebalnya cermin dia tu. Ni macam kek lapis pula jadi kan. Tengok tu dia punya betapa tebalnya cermin ni. Ini adalah cermin teleskop yang belum dipolish. Belum dipolish, dia belum dipantulkan lagi. Okey. Jadi dia letak kat situ, jadi dapatlah bergambar dekat situ. Jadi memang kata apa, satu tempat ni yang pergi ni memang boleh pergi. Dia punya tempat dia ni, tempat yang dekat dalam galeri dia ni kan. So dia boleh melawat lah dekat situ. Okay, saya ada video yang boleh saya rasa boleh tunjuk, tapi disebabkan dah 1 jam, jadi kita sambung part 2 trip ke Australia. Tak boleh habis malam ni. Kita bagi suspense sikit. Ada video nampak kangaroo-nya. Biasalah orang Malaysia nak jumpa kangaroo kan. Okay? Jadi ini baru cerita yang tahun 2009. Nanti kan saya akan masuk tahun 2012. 2000 tu adalah dia punya berulang-ulang kali pergi tu. Saya cubalah tengok mana yang menarik-narik tu, boleh kongsi sekali kan. Tapi ada sebabnya. Orang kata kenapa pergi kat situ adalah kerana apa kata, nak dapat lihat keadaan langit yang begitu cantik. Dan inilah gambar, sebagai gambar slide saya pada malam ni terakhir, bukan slide pun, gambar yang terakhir sekali. Inilah gambar pertama, nak kata astrofoto, bukan astrofoto pertama lah. Gambar astrofoto Milky Way saya yang pertama saya rakam, masa tu tak reti ambil gambar tak apa-apa tak. Yang ini belum sampai dekat Coonabarabran lagi. Ini ada satu hotel on the way kat Coonabarabran. Tu saya kata, keluar je daripada hotel, pintu hotel tu, tengok atas dah boleh nampak Milky Way ni. Saya rasa saya punya shot ni ambil rasanya 10 saat je kot. 10 saat saja, rasanya sikit je, kejap je. Boleh nampak Milky Way. Siapa yang terror, cuba kenal apakah nama Buruj dalam gambar ni. Cuba tengok betul-betul. Tapi inilah gambar pertama, inilah orang kata momen pertama saya mengalami sendiri dengan mata kepala sendiri. Bila saya pandang kat langit, saya bukannya nampak Milky Way. Saya nampak apa? Sebuah nebula gelap bernama Coalsack Nebula. Coalsax, Coalsack Nebula. Nebula Coalsack Nebula. Tolong translate kan. Coalsack Nebula ni adalah sebuah nebula, dia gelap. Okay? Dia menghalang cahaya daripada Milky Way yang ada kat belakang tu. Jadi siapa yang lihat dalam gambar dia, nampak tak? Ini Milky Way ni yang bahagian jalur putih ni. Tapi yang ini adalah nebula gelap yang menghalang cahaya Milky Way yang dekat belakang tu. Yang itulah benda yang pertama saya nampak dengan mata. Bila on the way nak pergi ke Coonabarabran. Yang itulah yang menyebabkan saya tergamam, saya terkejut. Sebab
Saya tahu, yalah kita tahu Milky Way tu memang dah terang, tapi nak tengok benda yang gelap di sebalik Milky Way tu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa terangnya Milky Way tu yang kat belakang tu. Sehingga kan kalau ada benda gelap kat depan tu boleh terhalang cahaya dia tu. Langit background tu terang, banyak sangat bintang. Okay. Itulah orang kata benda yang pertama yang saya lihat dengan mata kepala, yang saya terkejut, saya tengok dan menyebabkan hati saya terpaut. Memang hampir tiap-tiap tahun pergi balik Australia, balik kampung. Saya ingat lagi bila dah tengok benda ni, ini masih dekat sampai Kuna Barban, tengok kat langit, jumpa lagi benda ni. Lepas tu saya cuba cari buruk Scorpio. Pasal buruk Scorpio ni dekat sebelah ada je. Tapi 1 jam saya tak jumpa. Saya tak jumpa. 1 jam saya duduk languk. Tak jumpa. Mana buruk Scorpio ni? Rupa-rupanya apa? Buruk Scorpio tu ada atas kepala. Cuma dia terbalik. Kepala dia bawah, ekor dia sebelah atas. Sebab Australia ni langit selatan. Jadi pada sudut tertentu, Scorpio ni bila dia naik, dia bukan macam Malaysia nampak kepala dia naik. Dia bukan daripada baring naik. Dia ghostan ke bawah, naik ke atas. Macam gitu. Lain. 1 jam tak jumpa pasal tak pernah tengok kan. Tak pernah experience langit selatan macam mana. Jadi, Masya Allah, itu memang cukup seronok. Cukup seronok. Jadi, apa kata, bila dah tengok langit kepala mata sendirian, jadi macam itulah kita dapat rasa betapa cantik ruginya kita yang kita tak berusaha nak tengok langit yang gelap. Walaupun tak kisahlah kat Australia ke kat Malaysia ke, kena ada usaha sekali-sekala keluar, cuba tengok. Mudah-mudahan lepas PKP ni habis, PKP ke PKBB ke apa benda sama ni semua tu, kalau kita boleh keluar pergi merayau tempat lain ke apa ke, cubalah ambil peluang tengok benda macam ni. Okay? Jadi itulah sedikit sebanyak part 1, bahagian pertama pengalaman saya berkongsi trip ke Australia, mencerap di Australia. Banyak lagi nak cerita tapi kita akan sambung dalam siri yang akan datang insyaAllah. Mungkin tengoklah minggu depan ke ataupun sebulan lagi ke. Tengok macam mana lah. Tengok macam mana feedback semua ni. Jadi saya tengok ada komen-komen kat sini. Okey, ada nama dia bagai. Mesti dia dah Google ni. Teleskop 3.9 meter equatorial mount. Teleskop yang tadi tu, yang besar tu memang dia 4 meter lah. Dia 3.9 meter. Ada satu lagi teleskop kecil, 1.2 meter. Dekat situ, okey. Okey, ini soalan yang basic. Ini susah nak jawab secara ringkas ni kata. Teleskop yang sekarang kalau berapa kosnya? Boleh dapat teleskop yang okey, yang okey lah. Okey, boleh guna. Dia bukan level mainan tapi boleh guna. Tapi bukan level boleh nampak macam-macam. Tapi sebagai introduction, sekitar area 700, 800, 900 tu boleh dapat yang okey. Yang elok. Jangan beli teropong yang RM300. Yang kat Toys R Us ke apa benda, itu teleskop mainan. Jangan. Kalau RM300 nak membazir, belilah binocular. Lagi berbaloi daripada beli teleskop mainan RM300. Percayalah. Okay? Tapi kalau ada nak tambah sikit duit, kumpul sikit duit, area 700, 800, 900 boleh dapat dah. Kalau tak nak beli yang tu, area 1,000 ke 2,000 tu boleh dapat yang elok sikit. Okay? Jadi dia macam tu lah, panjang cerita dia. Jadi rasanya ada kot, kita pernah buat live tahun lepas kot yang kita bincang pasal benda ni. Okay? Fake kalau betul dapat hadiah tak? Orang yang dah pernah pergi, tak boleh. Tak sempat nak tunjuk gambar lagi fake kan. Jadi kita part 2, part 3 lah. Banyak cerita dia. Yes, apa? Arang. Okay. Full set tu arang. Okay. Okay, baik-baik. Rasanya tak ada apa-apa lagi kot. Alright. So, itulah sedikit sebanyak saya kongsi pada minggu ni berkenaan dengan orang kata perjalanan ataupun trip ke Australia. Okay. Jadi, mudah-mudahan rakan-rakan semua dapat sedikit sebanyak kata feel. Dia punya feel ni. Okay, ini baru mukadimah, baru introduction sikit saja tu. Saya belum tunjuk beberapa gambar yang saya dah proses. Masa tu tak reti sebenarnya, 2009 ni tak reti baru pandai belajar guna kamera tapi tak reti nak proses. Gambar macam tadi lah, gambar semua ke laut semua kan. Jadi daripada pengalaman tu sikit sampai hari ni alhamdulillah dapatlah dia punya pengalaman dia lah kan. Tapi itulah orang kata
seeloknya kita pergilah keluar. Pergilah keluar negara, dapatkan pengalaman, tengok macam mana dia orang mencerap. Dalam kes kita ni, dalam kes peminat astronomi ni, bagaimana dia orang mencerap? Kenapa dia orang ni suka sangat tengok langit? Mesti ada sebab. Kan? Benda-benda kita belajar lah. Tak ada masalah kita belajar. Kan? Jadi kita insya-Allah kalau ada kata apa? Ada umur panjang, ada rezeki, kita boleh pergi ramai-ramai kot. Kan? Kita boleh lah pergi Australia, boleh. Saya nak kata kalau nak jangan suruh saya buat trip pula, susah. Saya malas nak buat trip. Okay? Tapi apa yang pasti, kalau pergi Australia, saya punya pengalaman saya, kalau nak pergi 4 orang ataupun 8 orang. Apa? Kalau 4 orang, satu kereta. Satu kereta boleh muat 4 orang. Boleh bagi 4 minyak, bagi 4 kata sewa kereta, boleh kongsi 4 orang. Bagi 4. Kalau pergi 2 orang, 3 orang tu boleh lah, tapi berat sikit. Kalau nak 5 orang, tak boleh. Pasal dia orang ni bukannya boleh duduk dalam kereta sumbat-sumbat macam kat Malaysia ni. Dia kena saman. Kan? Kita kena ingat 4 orang ni ada beg lagi. Jadi tak boleh masuk 5 orang dengan beg. Tak boleh. Jadi kalau nak tambah lagi 5, suruh dia cari 3 orang lagi. Dia ada 4 orang lagi. Satu kereta. Bila sampai dekat hotel, tempat yang kita duduk, saya tak tunjuk dalam gambar ni, ada tempat yang kita ada satu hotel. Dalam tu ada 7 katil. Boleh sumbat 7 orang kat situ. Tapi kita tak sumbat 7 orang. Hari tu pergi sumbat 4 orang. Satu bilik, satu malam lebih kurang berapa berapa tu $100 satu malam bagi 4. Bagi 4. Jadi kena ingat, jadi dia kena macam itulah, kita bagi 4 atau bagi lagi satu grup lagi buat macam tu. Okey, jadi memang orang kata boleh diusahakan, insya-Allah. Okey, jadi semua dah plan ni. Azam 4 orang. Okey, lepas tu tidur hotel kat mana. Jangan tidur hotel yang mewah-mewah kat sana. Okay? Kat sana tu dia bukan tidur hotel mewah. Kita hotel, dia hotel dia, perkataan hotel tu, dia macam rumah tumpang je. Macam rumah kecil je. Simple sangat. Nanti bahagian kedua tu saya tunjuk gambar dia, insya-Allah. Okey. Okey, okey, insya-Allah. Kalau tahu Ilmu Falak tengok, kalau hanya mampu kata tak apa, jangan risau. Kan? Tak faham pun tak apa. Kan? Kita pun dulu-dulukannya faham pun. Kan? Belajar sikit-sikit, insya-Allah faham lah tu. InsyaAllah faham. Okey. Alright. Itu saja pada minggu ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar celoteh saya minggu ni. Tidaklah ada apa-apa sangat, bukan tutorial, bukan apa. Hanya berkongsi pengalaman. InsyaAllah kalau berdasarkan feedback ni, kalau ada yang berminat nak tengok lagi, part 2, part 3, part 4, tolong beritahu dalam komen ni. Saya boleh tengok lah sama ada orang semua minat ke tak minat ke. Kalau tak minat, beritahu lah kan. Jadi tak payah cerita benda ni kan. Okay? Kalau berminat, bolehlah kita sambung-sambung sikit. InsyaAllah. Okay, kita tengok apa komen lagi. Backpackers jimat belanja. Okay? Backpackers boleh juga. Okay? Tapi saya tak pernah duduk yang backpackers punya motel tu. Tak reti. Okay? Siapa yang memang confirm ramai kat sini yang memang banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman daripada saya kan. Backpacking lah apa benda kan. Jadi saya tak pernah backpacking kan. Jadi pengen manja sikit, nak cari tempat yang selesa sikit. Jadi kena macam tu lah. Bab kemah ke apa benda. Kemah tepi jalan, parking caravan. Itu saya tak pernah cuba. Itu boleh tanya siapa William tadi. Kan. Tak reti lah nak buat. Okay. Tikah kat masjid. Idea menarik. Tapi kat dalam tu tak ada masjid. Okay. Kat dalam tu tak ada masjid. Mana-mana kecil dia orang tak ada masjid. Besar tu ada lah. Macam homestay ke ataupun BNB. Dia BNB ni, tak tahulah BNB sekarang ni ada ke tak dekat dalam tu. Pasal yang duduk dekat dalam Kona Baraban tu dia bukan BNB. Dia macam motel lah. Dia macam motel. Tapi dia boleh duduk 7 orang dalam satu bilik. Okay. Ada gambar dia. Kena nanti kita kongsi kemudian. Okay. Alright. Itulah. Selagi tak jawab, itulah tak habis. 10, 20. Terlebih masa. Terima kasih. Minta maaf banyak. Tuan rumah minta maaf. Saya terlebih masa malam ni. Jadi insyaAllah kita bertemu sekali lagi. Orang kata dalam sesi yang akan datang minggu depan. Slot saya Selasa minggu depan, insyaAllah. Apa yang nak cerita Selasa depan kita tengok dulu. Mungkin cerita pasal Planet Marikh.
kan apa tu mendarat berjaya ke tak berjaya ke, perseverance mendarat ke tu kan, tengok cerita lah macam mana lah. Tapi kalau tengoklah macam mana, saya tak berjanji apa-apa tajuk lagi. Okay. Kita jumpa sajalah insya-Allah minggu depan. Okay. Jadi terima kasih banyak, terima kasih kepada tuan rumah kita bagian apa falak dan sumber maklumat. Okay. Pada Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, minta maaf kerana menjadi host kita pada malam ni yang cukup awesome dan cukup baik dah. Okay? Dia tak marah-marah saya. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Tengok ada tanya ni. Dia kata saya tak jadi pergi ke Sabah ke. Itulah memanglah hari tu macam nak jadi je nak pergi ke Sabah tapi tak jadi nak pergi ke Sabah kan. Tengoklah insya-Allah kalau ada rezeki sempadan dah buka boleh ke Hulu Hilir, kita lah boleh menjadi seperti sedia kala. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Semoga kita kekal selamat duduk di rumah, jaga diri masing-masing, jaga keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kita doakan agar pandemik ni dihilangkan, diangkat oleh Allah SWT. Terima kasih banyak. Jumpa lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.